Salam sejahtera, Tuan. Nama saya Terence Ting Lianson dan dari unit B6. Hari ini saya akan menjelaskan tajuk tugasan, implikasi, aspirasi, dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Okey, sebelum mula, mari saya tanya apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan. Aspirasi pendidikan merujuk hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), yaitu melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid. Manakala hala tuju pendidikan pula merujuk kepada strategi, perancangan, dan dasar yang diambil untuk merealisasikan aspirasi pendidikan, yang melibatkan transformasi sistem pendidikan supaya selaras dengan keperluan semasa dan masa depan. Dan seterusnya ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Tujuan SKPM tahun 2010 iaitu penetapan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan yang dikehendaki atau yang sepatutnya dicapai oleh sekolah. Selain itu, tujuan SKPM ialah memerihalkan secara eksplisit masuk fasa taraf pengajaran yang memuaskan seperti termaktub dalam Akta Pendidikan tahun 1976 Subsection 117. Yang ketiga ialah meluaskan jangkauan tindakan JNJK dengan mengupayakan sekolah untuk mengaplikasikan sendiri sistem pemastian standard kualiti tanpa kehadiran nansur sekolah. Yang keempat ialah satu inisiatif bagi meningkatkan tahap profesionalisme warga pendidik di sekolah. Yang kelima ialah mencetus kesedaran gerakan memelihara kualiti pendidikan di sekolah melalui memperkasakan sekolah selaras dengan perubahan perkembangan cabaran semasa seperti globalisasi, dunia tanpa sempatan. Dan lain ialah memenuhi dasar negara seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) pada tahun 2013 hingga 2025. Wawasan tahun 2020, Program Transformasi Kerajaan GDP, misalnya NKRA, NIKIA, dan Pembangunan Modal Insan. Dan seterusnya ialah elemen dan butiran dalam SKPM ini. Yang standard pertama ialah kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya mengkampen dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Yang standard kedua ialah organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah akan berfungsi dengan cekap serta berkesan. Standard ketiga ialah bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hak ehwal diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard keempat ialah guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard kelima ialah kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya akan masuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
pada tahun 2013 hingga tahun 2025. Kerajaan Malaysia telah melancarkan peluang ini yang berhasrat mewujudkan peluang yang lebih luas ke arah keberhasilan rakyat yang berpendidikan tinggi dan berdaya saing. Dan peluang ini terdiri daripada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama dari tahun 2013 sehingga 2015. Kelompok kedua dari tahun 2016 sehingga 2020. Dan kelompok ketiga ialah dari tahun 2021 sehingga 2025. Setiap kelompok dijangka akan membawa kepada perubahan dalam pendidikan negara. Dan seterusnya ialah 5 aspirasi sistem pendidikan negara, yaitu akses, quality, equity, perpaduan, dan kecakapan. Yang pertama, akses ialah setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan dan kanak-kanak dapat mencapai potensi masing-masing. Yang kedua ialah quality. Semua kanak-kanak akan memiliki peluang untuk mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentafsiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Yang ketiga ialah equity. Equity ialah sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan terbaik kepada semua kanak-kanak, tak kira kedudukan geografi, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosial ekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang tahun 2020. Yang seterusnya ialah perpaduan. Berinteraksi dengan murid lain daripada berbagai latar belakang sosioekonomi, agama, dan etnik. Murid boleh belajar memahami, menerima, dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Yang akhirnya ialah kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Kementerian Pendidikan berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Yang seterusnya ialah 6 aspirasi murid, yaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran diri bahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ialah setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Murid akan diletakkan kepada pengetahuan yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah manusia dan geografi. Selain itu ialah kemahiran berfikir. Murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penanggulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian selama ini, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja secara berpasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan terdiri daripada 4 dimensi, yaitu
keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Selain itu ialah kemahiran diri bahasa. Setiap individu murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimum. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam setiap individu murid bagi menghadapi cabaran yang akan ditempuhi ketika dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak dalam membuat pertimbangan. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Yang akhirnya ialah identiti nasional. Negara berhasrat setiap orang murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengkira etnik, agama, atau status sosio-ekonomi. Semangat patriotik akan dipupuk dalam setiap individu murid dengan cara pemahaman terhadap sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Seterusnya ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang implikasi pertama ialah peningkatan keupayaan guru. Guru akan berusaha meningkatkan keupayaan bertaraf dunia yang diperlukan untuk membantu mencapai keberhasilan murid yang dihasratkan dan memperoleh keseronokan dan kepuasan tinggi dalam menjalankan tugas. Dengan pakej kerjaya guru yang baharu, mereka akan menikmati perkembangan profesional yang lebih memuaskan, laluan kerjaya yang lebih baik, dan proses penilaian yang telus dan adil serta berkait dengan keupayaan dan prestasi yang relevan. Selain itu, sokongan dan pembangunan profesional. Guru dapat mendapat sokongan yang diperlukan untuk terus berjaya. Guru juga mendapat lebih akses kepada peluang pembangunan profesional berasaskan sekolah. Guru mengambil bahagian dalam perbincangan yang akan memberikan maklum balas konstruktif tertumpu kepada pembelajaran yang pembangunan diri, dan bukannya bersifat penyalakan dan hukuman supaya aspek penambahbaikan boleh dijadikan bidang kekuatan. Di samping itu, implikasi yang ketiga ialah persekitaran yang lebih baik. Guru melaksanakan tugas di sekolah yang memiliki kelengkapan yang cukup dan persekitaran kerja yang sesuai. Beban pentadbiran guru akan kurang dan mereka boleh menumpukan tenaga pada aktiviti teras, yaitu pengajaran dan pembelajaran. Mereka menikmati ganjaran berasaskan prestasi yang menarik, termasuk pengembangan kerjaya yang lebih pantas dan dapat mengembangkan minat mengikut laluan kerjaya yang berbeza seperti pengajaran, kepimpinan, dan kebakaran dalam sesuatu mata pelajaran. Implikasi keempat ialah budaya kerjasama dan kecemerlangan. Guru didedahkan dengan kepentingan kerjasama dan kecemerlangan profesional. Guru saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan terbaik dalam kalangan rakan sejawat. Mereka memiliki fleksibiliti pedagogi yang lebih besar dalam bilik belajar dalam usaha memastikan setiap individu murid belajar. Sekian, terima kasih.